Baik tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini adalah tadabbur kontok yang ke-144. Masih bercakap tentang tema takdir dan tawakal. Jom kita recall sekejap apa yang telah kita study dalam urusan takdir dan tawakal. Pertama, tujuan beriman dengan takdir adalah agar manusia tak terlalu bersedih tentang perkara yang hilang, yang luput darinya, dan tidak terlalu bergembira dengan perkara yang dia dapat. Kedua, takdir secara umumnya tidak terubah melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, usah berkala-kala tentang masa lalu, kerana berkala-kala tentang masa lalu adalah sikap ciri-ciri orang-orang munafik, tidak beriman kepada takdir. Yang keempat, Muslim perlu berhenti menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain terhadap musibah yang kena dekat kita adalah tidak beriman dengan takdir. Yang kelima, tidak tertipu dengan tawakal palsu. Tawakal datang selepas usaha. Usaha dulu, kemudian baru tawakal. Yang keenam, berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir, menerima takdir, pasti esok lebih baik. Esok pasti lebih baik. Yang ketujuh, syukur terhadap perjalanan takdir. Sebab apa-apa musibah yang kita kena, Allah tentukan demikian sahaja, tidak lebih teruk daripada tu. Syukur dengan perjalanan takdir, sebab musibah ini sikit sahaja. Yang ke-8, musibah ni betul sikit sahaja, sebab kita hanya kena yang ini, bukan kena yang lebih teruk. Musibah ni sikit sahaja. Yang ke-9, kita perlu bersabar terhadap ketentuan takdir. Sebab satu orang yang sabar terhadap ketentuan takdir, Allah berselawat terhadap orang tersebut. Berselawat terhadap kita bermaksud Allah menyebut yang baik-baik sahaja terhadap kita. Lantas berdamai dengan takdir, bersabar terhadap takdir, Allah berselawat ke atas kita, membawa kepada esok masa depan yang lebih baik. Hari ini kita semak firman Allah dari kita tadabbur kontok yang 144. Kita semak firman Allah daripada surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, surah ke-64 dalam Quran, ayat yang ke-11. Jom kita semak sekejap. At-Taghabun, surah ke-64, ayat 11. Kita semak ayat 11 je, pendek je hari ni tuan-tuan. Ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ma asaba min musibah illa biiznillah. Ini satu perkara. Untuk menguruskan musibah, kita kena jelas bahawa tidak satu orang ditimpa dengan apa-apa musibah melainkan dengan izin Allah. Bermaksud, apa-apa musibah yang telah kita kena berarti Allah izinkan. Itu satu perkara. Apa-apa musibah yang kita kena, ketahuilah itu berarti Allah izinkan. Apabila Allah izinkan, yakinlah bahawa sesuatu yang Allah izinkan itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Terutama sekali kalau kita Muslim. Fine. Bermula dengan ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada seorang ditimpa apa-apa musibah melainkan musibah itu berlaku dengan izin Allah. Kemudian, wa man yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah? Siapa yang beriman kepada Allah terhadap musibah itu? Ingat, setengah orang menganggap bahawa musibah berlaku bukan dengan izin Allah. Saya ulang balik. Pada awal kita bercakap tentang isu tawakal dan takdir ini, telah saya sebutkan bahawa benda baik yang berlaku kepada kita dengan izin Allah. Benda buruk yang berlaku kepada kita juga dengan izin Allah. Fokus pada benda buruk, musibah. Musibah kena kepada kita adalah dengan izin Allah. Allah tahu masa depan, Allah menguasai takdir, Allah tahu tentang kita dan masa depan kita. Maka apabila ada benda buruk dalam perjalanan takdir kita, Allah tak campur tangan untuk mengubah benda. Saya sebut buruk tadi. Okey, saya fokus buruk. Saya patah balik. Saya takut saya tak sebut. Allah tahu tentang masa depan. Allah boleh campur tangan dalam masa depan satu orang. Namun apabila Allah tahu ada benda buruk, ada musibah akan berlaku kepada kita, dan Allah tak campur tangan untuk musibah itu tidak berlaku, berarti Allah izinkan musibah itu berlaku. Sebab itu kita sebut musibah berlaku dengan izin Allah. Wa man yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah. Beriman apa? Dia beriman bahawa musibah ini dengan izin Allah. Allah benarkan. Allah sengaja tidak campur tangan hingga musibah ini sampai kepada aku.
Justru itu Allah sebut, wa man yu'min billah. Apa jadi? Sesiapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan yahdi, Allah akan tunjukkan. Allah akan beri petunjuk. Allah akan tunjukkan qalbah, kepada jantung hati orang itu. Siapa-siapa beriman kepada Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan tunjukkan kepada jantung hati orang itu. Lihat bagaimana perkataan Allah. Kalau kau beriman bahawa musibah datang dengan izin Allah, pendek kata engkau berdamai dengan takdir, engkau tak melatah terhadap takdir. Engkau telah usaha tawakal dan nampaknya tidak menyebelahi pihak engkau. Nampaknya takdir seolah-olah tidak menyebelahi pihak engkau. Kau kena musibah. Sesiapa beriman kepada Allah, sesiapa yang berdamai dengan takdir, siapa beriman kepada Allah, Allah akan tunjuk kepada jantung hatinya. Maksudnya tuan-tuan, musibah yang kita kena sekarang telah kita discuss sebelum ini sikit. Kita tak mau kena musibah ni. Kita nak keluar daripada musibah ni. Yahdillahi qalbah. Allah boleh tunjukkan kepada jantung hati dia jalan-jalan keluar tersebut. Kita tak mau tinggal dalam musibah. Allah bagi musibah ini kepada kita somehow untuk Allah uji adakah kita beriman atau tidak. Adakah kita beriman dengan takdir, qada dan qadar ataupun tidak. Buktikan kita beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir dengan menerimanya, berdamai dengan takdir. Yahdi qalbah. Allah akan tunjukkan kepada jantung hati dia. Allah akan tunjuk jalan kepada kita, membuka jalan kepada kita. Kita nak keluar nanti pergi ke mana? Jalan keluar daripada musibah ini di mana? Allah boleh tunjukkan jalan tersebut. Tak cukup dengan tu. Allah sambung. Wallah bikulli syai'in alim. Allah tahu tentang setiap sesuatu. Allah tahu tentang setiap sesuatu tu. Allah tahu tentang apa? Tuan-tuan, Allah tahulah bahawa musibah kena kita. Bukan Allah tak tahu. Allah tahulah dia boleh campur tangan. Allah tahulah bahawa dia sengaja tak campur tangan. Allah tahulah kita berdamai dengan takdir ataupun kita tak berdamai dengan takdir. Allah tahulah sama ada kita melatah berkala-kala tentang masa lalu. Adakah kita cuba menyalahkan orang lain? Adakah kita cuba tidak berdamai dengan takdir? Allah tahu. Allah tahu siapa yang beriman kepada takdir dan beriman kepada qada dan qadar. Ingat tuan-tuan, beriman kepada qada dan qadar adalah sebahagian daripada rukun iman. Maka Allah sebut, Allah tahulah tentang setiap sesuatu. Wallah bikulli syai'in alim. Tak perlu kita mempersoalkan kenapa berlaku begitu. Kenapa Allah biarkan begini berlaku kepada aku musibah. Relax. Sabar. Siapa beriman, Allah tunjuk jalan kepada dia. Allah tunjukkan kepada hati dia. Dan Allah Maha tahu tentang setiap sesuatu. Tuan-tuan, musibah juga terkadang memberi kita impak emosi. Impak emosi. Emosi ni benda dalaman. Sebab itulah Allah sebut tadi, yahdi qalbah. Allah tunjukkan kepada jantung hati kita. Sebab isu kita dengan musibah ni bukan isu fizikal sangat. Isu kita dengan musibah ni selalunya isu dalaman, isu mental, isu emosi. Allah tunjukkan dalam keluar kepada jantung hati kita. Allah tahu tentang setiap sesuatu. Kesimpulan hari ini tuan-tuan, kesimpulan. Menguruskan musibah yang menimpa satu orang. Apabila satu orang kena musibah, bagaimana nak uruskan? Pertama, yakin bahawa musibah menimpa satu orang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, beriman kepada Allah akan menghasilkan jalan keluar daripada musibah. Allah tunjuk jalan kepada kita. Beriman kepada Allah akan hasilkan jalan keluar daripada musibah itu. Dan yang ketiga, bertindak dengan beriman membawa kepada lebih banyak petunjuk. Apabila Allah telah pun tunjukkan kepada jantung hati kita, dan kita konsisten terhadap perkara itu, kita terus beriman, terus sabar terhadap musibah, terus beriman kepada qada dan qadar dan takdir, lantas tuan-tuan Allah akan buka jalan dan tunjukkan lebih banyak perkara-perkara lain, petunjuk-petunjuk Allah dalam isu-isu lain, bukan hanya sekadar isu nak keluar daripada musibah. Ingat tuan-tuan, kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah bukan semata-mata untuk Allah keluarkan kita daripada musibah, memberi kita kesenangan hidup. Urusan kita dengan Allah ini lebih daripada tu. Urusan kita dengan Allah adalah untuk kita tak masuk neraka dan juga masuk syurga. Allah akan buka jalan, buka petunjuk, beri petunjuk kepada perkara-perkara yang lain apabila kita beriman kepada qada dan qadar, berdamai dengan takdir, menerima taubat, menerima takdir tersebut. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni,
komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Alhamdulillah. Ting ting ting, tuan-tuan. Ada sedikit pengumuman. Tuan-tuan, saya cakap hari nampak bertenaga macam biasa ke? Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan tahu bahawa pada hari Selasa 30 Ogos, saya buat pembedahan pembedahan mulut untuk buang saya punya gigi geraha bongsu yang naik secara mendatar tu. Tuan-tuan, video yang tuan tengok sekarang adalah video rakaman. Sebenarnya ini video rakaman yang saya rakam malam sebelum saya pergi pembedahan tersebut. Justru tuan-tuan, waktu tuan-tuan tonton video ini, saya sedang rehat lah kot. Sebab tak mau cakap banyak sangat supaya rahang saya tu, gigi saya yang kena bedah tersebut, rehat lah. Tapi tuan-tuan, malam ni ada kelas. Bagi tuan-tuan yang ikut kelas Tadabbur Al-Baqarah malam ni ada kelas dan tuan-tuan lihat saya bercakap malam ni. Sebab tu saya rehat sekejap pagi ni, malam ni kita jumpa insya-Allah. Tuan-tuan tengok tak kat belakang ni ada benda-benda ni? Tuan-tuan, ini adalah sebab saya sedang kosongkan bilik yang satu lagi untuk kita pindahkan studio kita dekat sana. Alhamdulillah, waktu saya rekod video ni, siang tadi aircon dah pasang dekat bilik sana. Saya akan mula untuk buat kerja-kerja wiring lepas gigi elok kot. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Doakan kemudahan untuk saya. Terima kasih kerana mudahkan saya untuk buat studio lepas ni. Dan jumpa tuan-tuan yang masuk kelas malam nanti. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Pagi yang baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Al-Jibrah ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.